Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala nati syifa wal barakat wal futuhat sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nas'alullaha at-tawfiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kita dapat kembali ke rumah Allah yang kita sayangi ini setelah beberapa detik dan waktu serta beberapa hari ataupun beberapa bulan kita tak dapat untuk hadir bersama-sama ke surau kita ni, dan juga tak dapat nak meneruskan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, aktiviti agama, kuliah dan sebagainya. Dan sebagai tanda syukur itu, marilah seperti mana yang disebut dalam khutbah tadi pun, kan, jomlah berjemaah ke masjid dan juga ke surau dan juga mana-mana tempat lah yang berkaitan. Saya pun pelik kenapa terpaksa tulis khutbah apa itu. Sebenarnya pelik itu berjawab sebab ramai orang pandai berlabun tapi tak ambil berat. Pandai berlabun, ngapa masjid tak buka? Ngapa surau tak buka? Apa nak jadi dengan orang hari ni? Macam-macam komen, macam-macam labun, macam-macam cerita yang keluar. Ngapa masjid tak buka? Riuh. 3 bulan tak lagi masjid ni. Datang pula senyap-senyap, nyoruk. Kasut banyak kat luar, semayang belakang imam 3. Polis tengok motor banyak, orang ada 3 orang. Terbalik. Kalau orang dulu, orang ramai dalam masjid, kat luar tak ada orang. Kasut tak ada, kereta tak ada, motor tak ada. Orang je ramai dalam surau. Sekarang terbalik. Motor banyak kat luar, kasut banyak kat luar, orang tak ada dalam surau. Waktu PKP tu lah. Cari, rupanya demo semayang tempat orang perempuan, orang lelaki. Macam-macam. Tak, sampai ada satu tempat tu, sampai polis ambil lah, bawa pergi balai. Kan? Tempat mana jangan tanya. Yang pasti bukan kampung saya, bukan kampung Cik Jo. Tak. Tempat orang lain. Kan? Baik. Jadi nak ceritanya, kita sibuk bisin ngapa surau tak buka, masjid tak buka. Tapi kalau orang yang faham tak bukanya masjid, tak bukanya surau tu, dan juga ada hikmah di sebaliknya, kenapa tak boleh buka masjid, kenapa tak boleh buka surau? Alasannya adalah kerana nak membendung wabak, nak membendung penyakit. Itu sebab kita tak boleh datang ke masjid, tak boleh datang ke surau. Buat sementara. Buat seketika waktu, tak bolehlah ke masjid, tak bolehlah ke surau. Sebab nak membendung wabak ni, COVID apa semua ni. Baik, kita ni dan tuan-tuan ni yang duk ada hari ni, saya yakin lah, daripada belum PKP pemuka ni, lepas PKP pemuka ni. Rasa tak ada bertukar lagi muka. Kalau tak ada tu memang qalu innalillah lah kot Arab.
Kan? Tuan-tuan ni lah mungkin orang yang datang sebelum PKP dengan lepas PKP. Ni lah orang. Tak ada tambah, tak ada berkurang. Kan? Ni lah banyaknya pun. Nah. Baik. Soalan ni. Kami ni ustaz datang ke masjid selalu, surau selalu, jemaah ni selalu. Tiba-tiba kami tak boleh datang. Kami ni tak boleh ustaz sembahyang kat rumah ni rasa tak seronok. Betul? Dah biasa datang ke surau, sembahyang kat rumah tak seronok. Apatah lagi kena jadi imam, interim. Sembahyang raya kena kat rumah, semua kena kat rumah kan. Susah hati, ngeligih, ngelupa, ngelejat semua ada. Kan? Tu yang macam-macam keluar tu, tongkat, batang penyapu, pisau, pedang, senapang pun keluar. Kenapa? Tongkat khutbah tak ada. Ada. Tapi tak kisahlah. Kenapa kita ni menghidupkan? Tak datang, buatlah. Orang panggil duduk di rumah, tak boleh datang. Baik. Kalau orang faham, dia tak akan banyak labun, tak akan banyak sorang, tak akan ada petikai. Kenapa? Allah Ta'ala sebut, Nabi pun sebut dalam sebuah hadis dalam kitab Radhus Salihin. Boleh tengok bab niat yang ujung-ujung sekali. Nabi sebut apa? Nabi kata, ada orang, waktu tu Nabi pergi perang Tabuk dengan para sahabat. Ketika mana kita naik bukit, kita turun bukit, kita berjalan ni di tengah-tengah padang pasir ni, kata Nabi, nah, kita naik bukit, kita turun bukit, kita berjalan tengah-tengah padang pasir ni, orang ni dapat pahala macam mana kita dapat. Sedangkan dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Nabi khabar apa? Nabi cakap, naik bukit, turun bukit, dapat pahala macam mana orang lain duk dapat. Tapi dia tak berserta dengan kita, tak bersama dengan kita, tak ada pun duduk dengan kita. Maka pada waktu itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa? Siapa orang? Nah, dalam bahasanya kalau kata nak objek ni tak aci lah. Tak, kuma penat-penat berjalan nak pergi perang pun semua, tiba-tiba dema dapat pahala, kuma tak dapat. Dema dapat pahala sama macam mana kuma dapat. Lalu apa jawab Nabi? Mereka ialah orang yang waktu dia sihat, waktu dia larat, waktu dia ada kederat, waktu dia ada tenaga, dia ikut serta dengan kita pergi berperang. Dia ikut bersama dengan kita pergi berjuang pada jalan Allah. Cuma hari ni dia tak ikut dah. Dia tak bersama dengan kita dah. Sebab dia uzur, dia terhalang, ada sesuatu perkara yang menyebabkan dia tak boleh nak ikut berserta dan bersama dengan kita dalam peperangan ini. Maka Allah Ta'ala tulis pahala sama macam mana kita dapat. Maka kata para ulama, setiap perkara kebajikan, perkara kebaikan yang kita buat, maka di sana akan ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kebaikan, apa saja ke orang panggil segala amalan yang kita buat, yang kita usahakan, sebelum mana kita sakit, sebelum mana kita terhalang, sebelum mana kita uzur, maka waktu kita sakit, waktu kita uzur, pahala kebaikan yang kita buat sebelum kita sakit, sebelum kita uzur tu dapat. Contoh, ada orang yang waktu dia sihat, dia datang ke masjid. Hari ni dia tak datang lah. Apa? Waktu PKP tu anak dia order pakai food panda hari-hari ni sampai tak larat makan. Lah kena darah tinggi. Hari-hari chicken chop, lamb chop anaknya order. Benda boleh delivery kan? Zaman tu. Pakai order hari-hari makan kambing, dah darah tinggi. Dah tak datang ni. Kenapa? Dah tumpah saat stroke. Tak boleh dia datang. Tak boleh dia nak beribadat macam mana kita hari ni. Sedangkan sebelum ni dia datang berjemaah, dia orang masjid, orang surau. Allah Ta'ala tulis dia pahala. Dapat juga dia pahala. Hari ni duduk di rumah. Malam ni ada mengaji. Waktu mengaji pun dia tak balik, dia tunggu. Dapat juga dia pahala. Ada orang datang jemaah waktu mengaji lari. Ada juga. Kan? Tu tak masuk. Dia dapat pahala jemaah je lah. Pahala mengaji tak dapat. Kenapa? Memang dia tak nak mengaji. Kan? Tapi tak. Dia pahala berjemaah dapat. Pahala mengaji dapat. Walaupun dia duduk terlantar atas katil. Walaupun dia tak larat datang ke masjid, tak larat datang ke surau. Termasuk kita hari ni. Dalam situasi kita tak boleh datang ke masjid, tak boleh datang ke surau atas arahan pemerintah kerana nak mencegah wabak.
Kita tak datang, kita sembahyang di rumah. Tak kena gilio kita. Kita sembahyang lah, berjemaah lah di rumah. Dengan anak bini ataupun sembahyang seorang-seorang di rumah, dapat juga pahala sama macam mana kita datang ke masjid, datang berjemaah di masjid. Dapat pahala berjemaah masjid, dapat pula pahala berjemaah di rumah. Kalau orang faham bab tu, dia tak melupa lah, tak risau lah, kan? Tapi yang bising pun bukannya tuan-tuan, bukannya kaki pergi masjid surau ni. Yang bising, yang riuh ni kadang-kadang ni bukannya yang ada dalam surau ni. Yang mana? Tak nak lah sebut. Yang jenis riuh, dia kaki riuh. Bila buka, macam-macam alasan balik. Kenapa tak datang surau? Tak syok lah semayang berjarak. Macam-macam. Tak? Waktu boleh, tak nak datang. Bila boleh, tak boleh. Tak seronok lah semayang berjarak. Ada? Duk tanya 2-3 kali lah. Ada seorang pakcik. Saya kadang-kadang pergi minum ni, kawan-kawan ajak minum pergi. Dia jemaah masjid, satu masjid, saya nak sebut masjid mana lah. Dia datang, waktu kami berjemaah, orang panggil, waktu kami minum dia sampai. Biasa geng-geng ni lepas main subuh ni mesej lah, "Ustaz, jom minum." Kan? Kita pun pergi lah minum, kan? Minum sekali pun. Dia datang. Dia pun terus selalu soalan macam tu. Kadang-kadang bila orang tak layan dia tu, dia pun tanya, "Ni masjid dah boleh semayang rapat-rapat kan?" Katanya. Soalannya, kata di jemaah tu, waktu kali pertama tanya, jawab lah, belum lagi. Mana boleh lagi, Sopi suruh jarak lah. Oh, tak apa, tak mau pergi lah, tak seronok main jauh-jauh ni. Dia kat macam tu, tak apa. Tak, dia pun 2, 3, 4 hari, 2, 3 minggu lepas tu dia datang lagi soalan sama juga. "Ni masjid boleh main rapat-rapat lah?" Waktu tu baru saya jawab, "Awak apa masalah main rapat? Semain jarak?" Tak ada apa, Ustaz, tak ada apa. Tak, apa masalah? Duk tanya 2 kali lah ni, kata. Ni kali kedua saya nak tanya pula, apa masalah main jarak? Saya nak saya tahu dah tu, dia nak cakap apa tu. Nah, apa main jarak-jarak ni pahala putih soft. Dia nak jawab hal tu. Kan kita tak tahu. Tak. Saya ni umur je muda, akhir orang tua tu saya tahu dah. Kan? Saya kata kat dia, tapi dia tak boleh jawab, tak apalah, dia diam. Baik, ada orang tanya, "Ustaz, ni semayang berjarak ni, putih tak kepala saf?" Tak putih. Sebab darurah, terpaksa berjarak. Tak apalah, tak putih. Yang putih bila? Besok dah suruh rapat, jarak juga. Ni yang banyak. Waktu orang suruh jarak, macam-macam alasan. Bila dah suruh rapat, silalah dulu ke depan. Alasan. Tak. Bila orang suruh jarak, macam tu. Bila orang suruh ke depan, tak nak. Ni tak betul, kan? Kena ubah lah, kan? Kena ubah. Yang lagi kalut tu kan, dia mengkalut tu tak boleh semayang Jumaat, kan? Dia mengkalut lagi tu tak boleh semayang Jumaat. Masjid Padang Panjang dulu semayang Jumaat berapa orang boleh ni? Waktu berjarak ni 200 orang, 230 orang, kan? Tu yang kalang kabut pula tu, kena pula main gilio. Ustaz, bukan ke ada hadis kabur kalau mati, kalau 3 kali tak pergi semayang Jumaat ni, tok guru kita dulu ngajar mayat tukar jadi babi. Dia takut itu je pun, bukannya dia kisah dengan semayang Jumaat, tak semayang Jumaat tu. Saya sebut dulu waktu semayang 60 orang tu, ingat? Kerajaan benar kan 40 orang jemaah awam, 20 orang lebih-lebih AJK campur pegawai masjid, kan? Waktu tu 40 orang tu, waktu dibenarkan untuk ramaikan seramai 40 orang tu, bila? Subuh Jumaat 9 bulan 6 kalau tak salah. Kalau tak salah tarikh lah, tengok balik lah. Tak? Waktu tu bukan 9 bulan 6, tengok balik lah, saya melupa dah, kan? Tak, waktu tu berapa ramai datang ke masjid, berapa ramai datang ke surau subuh. Mari Jumaat berebut maki hamun AJK masjid. Ni semua kroni belaka ni. Tak pasal, kan? Tak pasal. Dong kata tak pasal. Nak ngapa? Berebut nak boleh semayang Jumaat. Yang duk kalut risau tu sebab risau Jumaat 3 kali tak pergi tu lah.
Tahu pula takut. Tak. Sedangkan waktu ni tak pergi Jumaat tak berdosa pun waktu tu. Sekarang tak boleh lah. Surau tuan-tuan ni pun boleh buat Jumaat. Betul? Ketu pun tak datang juga. Tak apa, ustaz bagi orang lain dulu katanya. Apa? Saya dah selesa tak pergi Jumaat. Berapa ramai boleh Jumaat ni? 200? 100? 100 orang. Jadilah kan? Usaha. Maknanya ada usaha. 100 orang. 100 lah semayang. Kan? Datang usaha. Usaha tu kena ada. Walaupun orang panggil terhad lagi, tapi tetap kena usaha. Jangan dengar 100 orangnya tak dan aku katanya. Kalau 200 orang fikir orang begitu, kosong juga masjid. Tak. Kalau ada orang jenis nak semayang ni, dia nak semayang sungguh tuan, pergi masjid Surau RPA dia pergi, masjid Belang Panjang dia cuba, Surau Seri Mercu dia cuba. Seri Mercu pun buat Jumaat kan. Pakat buat belaka, pergi belaka, cuba last semayang kat ni Jumaat, bekor tu confirm tak penuh. Tuan-tuan pergilah kalau tak percaya, nak sangat Jumaat kan, pergi main bekor. Sungguh bukan dia melawak, masjid bekor tu seluas-luas amat. Saya tahu saya ngajar sana hari Jumaat, sebelum Jumaat dulu. Orang ngajar sebelum Jumaat, habis pukul 1.20 azan Zuhur. Kami 1.20 kalau azan Zuhur, pukul 2 baru khutbah. Nunggu umat 40 orang tu. Tuan-tuan nak dengan Jumaat, pergi bekor. Dia minta halau balik lah, insya-Allah. Kan? Sungguh tak mau pergi semat. Kadang-kadang kalut tak boleh Jumaat, nak risau. Takut tak boleh Jumaat. Sedangkan tak berdosa pun waktu tu. Sekarang ni pun kalau dah usaha ikhtiar Ustaz, surau pun penuh, masjid pun penuh Ustaz, tu tak adalah rezeki saya sembahyang Jumaat. Tak apalah. Dah usaha dah. Dia ikhtiar dah. Ni dak duduk je rumah makan nasi. Cuma satu je nak pesan. Surau tuan-tuan ni kebenaran dia sampai habis PKPPP. Tak. Bila surau ataupun surau diri Jumaat tak ada tahiyatul masjid, janganlah warak berdoa pula datang awal tahiyatul masjid. Faham tak ni? Macam pakat duk buat je tadi diam. Tak ada tahiyatul masjid, tak ada. Istilah pada surau tak ada tahiyatul masjid. Melainkan tuan-tuan dah wuduk siap-siap dah rumah, sampai masjid tembok dai, tulis nama, masuk dalam surau, total sunat wudu, yang tu ada. Ataupun sembahyang sunat mutlak biasa, tu ada. Tapi ada pun sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak ada. Nak buat ba'di qabliyah Jumaat ke ba'diyah Jumaat, tu tak apa. Cuma tahiyatul masjid tak ada. Cuma tadi arahan kalau ikut SOP, azan pertama khutbah terus kan. Lepas azan pertama imam naik khutbah. Terus khutbah je kan. Qabliyah boleh. Baik. Jadi nak sebutnya itu cara ataupun kaedahnya kan. Baik, tengok kitab mudah tu. Lama tak bisin. Muka surat 3 Jawi. Rumi tahu soal 14. Jawi 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka dikehendak dengan salawat itu, iaitu sembahyang 5 waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya' dan subuh. Maka dikehendaki dengan salawat itu, salawat iaitu jamak bagi salat, salah, iaitu sembahyang fardu yang 5. Apa dia salat fardu yang 5 tu? Iaitu 5 waktu sehari semalam. Berdasarkan hadis yang disebut tentang Allah Ta'ala memfardukan atas hambanya yang aqil, yang baligh, berdasarkan hadis Ibnu Muhayriz radhiyallahu anhu, anna rajulan min bani Kinanah yud'a makhdajiyan sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammad yaqulu inna witra wajibun
qala makhdaji faruhtu ila ubadata bin samit fa akhbartuhu faqala Ubadah kazaba Abu Muhammadin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kazaba Abu Muhammadin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun anna yudkhilahu jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Maksudnya, satu laki-laki dari kabilah Bani Kinanah dipanggilkannya Makhdaji. Dipanggilnya namanya Makhdaji. Ia dengar dari satu laki-laki di Syam dipanggilnya Abu Muhammad. Katanya Muhammad, witir itu wajib. Katanya, lalu aku pergi berjumpa dengan Ubadah bin Samit. Maka aku khabarkan, kata Ubadah, dusta Abu Muhammad. Saya pernah mendengar, kata Ubadah bin Samit, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 waktu solat Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas hamba-Nya. Sesiapa yang melakukannya, tiada sia-sia daripadanya suatu, kerana meringankan dengan haknya. Maka baginya di sisi Allah janji bahawa dimasukkan ke dalam syurga. Sebaliknya, sesiapa yang tidak melakukannya salat, maka tiada baginya janji di sisi Allah. Jika ia mengkendakikan azab, ia mengazabkannya. Dan jika ia mengkendaki bahawa diampunkannya, ia mengampunikannya. Jadi di sini tentang seorang lelaki nama dia Makhdaji daripada Bani Kinanah. Dia berjumpa dengan seorang lelaki di Syam nama dia Abu Muhammad. Ni hadis nak beritahu bahawa semayang tu hanyalah 5 waktu yang wajib di sisi mazhab kita Syafi'i lah. Tak. Di sisi mazhab Hanafi, witir tu wajib. Tak. Itu ada sandaran hadis yang lain. Walaupun hadis ni mengatakan bahawa Abu Muhammad tu berbohong bahawa witir tu wajib. Berdasarkan sanggahan Sayyidina Ubadah bin Samit. Tapi ada hadis lain yang menjadi hujah bagi mazhab Hanafi bahawa sembahyang witir itu wajib. Itu lain pula cerita. Nah, cuma di sini dia beritahu 5 waktu ni Allah Ta'ala fardu ke atas hamba-Nya. Sesiapa yang melakukannya, tiada sia-sia daripadanya sesuatu pun. Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan sesuatu pun daripada apa yang dibuat 5 waktu sehari semalam dia semayang. Itu sebabnya Al-Quran pun sebut bahawa orang yang semayang ni dia akan beroleh kejayaan. Tak? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tak? Itu tentang perintah supaya semayang pada waktunya. Kan? Waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kemudian disebut qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un. Tak? Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman yang mana dia khusyuk dalam sembahyang dia. Maka di sini orang-orang yang sembahyang, prasyarat orang yang sembahyang tu dia akan dapat kejayaan. Orang yang sembahyang kejayaan. Maka syarat nak jaya adalah khusyuk dalam sembahyang. Tak. Maksud kata bahasa mudahnya, tak ada satu pun Allah Ta'ala akan sia-siakan. Tak. Kerana meringankan dengan haknya, maka baginya di sisi Allah janji bahawa dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang sembahyang, maka dia akan masuk syurga. Dan sesiapa yang meninggalkannya, maka tiada baginya janji di sisi Allah. Allah tak akan memberikan sesuatu pun pada dia. Tak ada satu pun kelebihan pada orang yang tak semayang. Tak ada. Ustaz, orang tak semayang kaya, orang tak semayang dapat duit banyak, macam mana pula? Ni selalulah persoalan-persoalan yang timbul. Kita yang semayang ni company ya? Tak? Mari PKP pun susah. Kan? Semayang lah. Kami jaga 5 waktu Ustaz.
Tapi ngapa? Tak. Kadang-kadang bukan mesti prasyarat. Tak. Kaya tu kaya duit. Ada orang walaupun macam mana keadaan sekalipun, susah sekalipun, hatinya bahagia, hatinya tenang, hatinya gembira. Tak. Duit bukan segala-gala pada dia. Ada. Relax je tak. Walaupun diuji macam-macam. Tak. Macam-macam orang uji, macam-macam orang buat kat dia, tapi dia tenang. Tak susah hati, tak ada ngelupa, tak ada ngelejak, relax. Nah, kita tengok dia pun kita tahu, oh, dia ni tak ada apa pun, relax. Kan ada orang begitu. Kan? Kena musim PKP kan. Kan tak boleh kerja apa semua menyaga, tak boleh buat kerja, tak boleh yang kerja government, tak apalah. Hak kerja sendiri. Tak diam, tak menung. Tak. Tapi ada orang walaupun dia susah, tapi dia tetap dengan tenang dia. Ada. Susah tak menyaga. Kan? Tak menyaga tu susah, duit tak ada. Korang buat kerja sendiri. Kan? Saya tak mengajar. Tak apa lagi. Nak pakat ada duit ke? Bagi. Kan? Ada juga orang one off tak one off tu. Tak. Ada juga orang teringat. Kalau ada orang jenis menjaga pasal malam, orang menjaga pasal sehari, ada orang teringat. Ni kan ada ke duit? Teman Nabi Ing ada? Tak. Tak ada. Tapi kadang-kadang kawan-kawan tu jenis relax. Kita kata ada ke rezekinya? Ada ustaz lah risau. Kita tanya juga. Nah, ada ke rezekinya? Dah 2 bulan tak menjaga ni. Ada ustaz lah risau. Cuma risau ni model nak pusing menjaganya, duit tak ada. Tak. Rezeki makan ada, jangan risau. Ada. Ustaz lah risau. Ustaz risau lah ustaz. Pulak dah. Punya orang, kalau ada orang hatinya tenang, bahagia tu orang panggil tanda bahagia. Bahagia ni bukannya orang panggil banyak duit tak. Ada orang banyak duit kena PKP pun dia menung. Habis ayo, mikir dah menung. Oi, tak boleh. Habis projek aku. Walau duit dalam bank tu berjuta, tapi susah hati. Kenapa? Sebab kebahagiaan tu bukan diukur dengan banyaknya duit. Bahagia tu diukur dengan macam mana hubungan dia dengan Allah. Saya ingat waktu PKP tu ada hantar bantuan. Tak. Waktu tu pakat buat bantuan lah, hantar kat semua orang dekat Kota Lama Kiri tu. Semua ramah dapat. Masjid buat, parti politik buat, semua bagi-bagilah. NGO pun ada buat, bagi bedak kawasan. Kami hantar je sebuah rumah. Nak. Rumah tu kereta pun ada 2-3 biji. Saya tanya waktu tu saya pergi dengan Kirin, abang Kirin. Saya tanya dia, "Abang Kirin, takkan nak hantar rumah ni 3 biji kereta?" Kata dia abang Kirin, "Ustaz, orang kerja kalau kena musim apa ni tak kerja, nak bagi duit kereta pun tak ada Ustaz." Betul juga ya, saya kata kan. Nak bayar duit kereta, nak beli gula, nak beli beras lagi. Tak. Kita ngantor ni kurang-kurang melegakan perut dia. Tak. Ada orang yang tak nak terima sebab dia pun funder, dia pun bagi duit untuk bantuan tu. Tapi ada orang, sampai dia bila dia dapat tu dia kata, betul ke kot silap rumah kot. Tak. Dia pun tak sangka dia dapat. Sebab apa? Kita fikirkan bukan semua orangnya, walaupun dia ada kereta banyak ke apa, ke dia senang tak. Yang dululah orang duk suka ada Astro di rumah kaya. Padahal kawan tu pakai Astro enjoy dia, pakai bayar sekali. Kan? Ataupun rumah tu dia masuk sewa rumah orang lama, ada parent Astro tak boleh nak tanggal. Rumah dia TV pun tak ada, sampai kita hukum kat luar ada Astro katanya. Nak kalau tengok parent hitam ni hak jenis on beyond ni katanya tak. Akak sudahlah kawan, dia tak dapat kan. Tak. Kena tengok tak. Jadi nak katakan bahagia tu susah ke apa ke, kan? Maknanya letak bukannya pada duit, bukan letak pada reta, tapi bahagia itu letak pada hati dan bagaimana hubungan dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak jaga hubungan dengan Allah, banyak duit pun tak senang, tak ada duit pun tak senang. Nak beza. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, ada duit pun senang, tak ada duit pun senang. Orang yang tak jaga hubungan dengan Allah, ada duit banyak berkepuk pun tak senang. Apatah lagi langsung tak ada duit, lagi-lagi lah tak senang. Tak. Baik. Jadi Allah Ta'ala tak akan janjinya pada orang yang semayang ni dia akan berjaya.
Orang yang tak semayang tak ada janji apa-apa, melainkan dikehendaki akannya azab, maka mengazab akan dia. Allah Ta'ala akan azab orang yang tak semayang. Cuma azab orang tak semayang ni pun hujung-hujung dia masuk juga syurga. Tapi nak ke kena azab, tu je soalannya. Selagi mana dia tak syirik pada Allah, dia masih lagi ada harap masuk syurga. Kita tanya, dia kenapa tak semayang yuk? Malas katanya. Nak siok semayang, malas awak. Buang duit, buang karan katanya. Tak. Dia tak nak semayang. Tak apa. Tak kufur lagi. Tapi kenapa tak semayang? Semayang tak wajib. Tu baru kufur. Wa'iyazbillah. Tak. Nak cerita apa tuan-tuan? Bahawa pokok pangkilnya kepada tadi yang ibadat tadi. Tak. Kalau kamu semayang, kamu jaga ibadat, aku beri kamu pahala. Kalau tak ada. Tidak ada janji padanya akan syurga, melainkan diazab. Ia dengan mengazabkan dia. Dan jika mengkendaki bahawa diampunkan dia, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Kalau Tuhan nak berkendak ampunlah. Tak, kalau Tuhan berkendak. Maknanya apa? Walaupun dia tak semayang, masih lagi dapat dalam bahagian rahmat. Tapi kalau kata dia kufur, wa'iyazbillah, tak dapat langsung apa-apa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi semayang yang 5 tu iaitu zuhur. Iaitu permulaan zuhur itu, apa dia? Semayang zuhur ni bermula ialah bermulanya dari gelincir matahari dari tengah langit, dan berpanjang ia waktu zuhur hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya. Maksudnya zuhur ni terjadi bila matahari tergelincir dari langit. Tak, tergelincir. Bila tok kayu, ada kaedah lah. Saya minta ingat, tok kayu keluar sikit bayang-bayang, maka mulalah waktu zuhur. Kemudian bila berakhir, bila mana bayang-bayang dengan objek tu sama. Bayang-bayang dengan objek tu sama. Maka berakhirlah waktu zuhur ni tadi. Tak? Maka apa dalilnya? Dalilnya adalah bersabda daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri idza zalat syamsu ma lam yakhdur asru. Maksudnya waktu zuhur itu ialah ketika gelincir matahari selama tiada masuk waktu asar. Tak, maksudnya lagi 15 minit sebelum masuk waktu zuhur, waktu tu orang panggil waktu haram semayang. Menaikkan waktu semayang bersebab. Tak, sebabnya ada perbahasan ulama bila habis waktu duha. Perbahasan ulama bila habis waktu duha. Waktu duha habis 15 minit sebelum masuk zuhur. Ada pandangan kata tak, sebelum daripada itu lagi. Banyaklah khilaf ulama. Maknanya daripada 15 minit sebelum masuk waktu zuhur tu tak boleh, melainkan sembahyang sunat yang bersebab. Sembahyang sunat gerhana ke, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke. Tak, itu tak apa. Tapi nak sembahyang sunat mutlak waktu gelincir matahari tak boleh. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada waktu haram pada waktu antara zuhur. Maknanya 15 minit waktu gelincir matahari itu boleh semayang. Sebab hari Jumaat disuruh memperbanyakkan solat. Begitu jugalah di Masjidil Haram di Mekah. Tak, Masjidil Haram di Mekah pun apa itu. Maknanya boleh orang panggil bersemayang sunat, tak ada waktu haram. Di Masjidil Haram saja. Masjid Nabawi sama je hukumnya dengan surau RPA 4 dalam masalah sembahyang sunat. Masjid Haram tak, tapi fadilat lain lah. Kalau kau silap faham kan, pergi Madinah tu lepas buka umrah tak pergi Masjid Nabawi. Kenapa? Ustaz Bakri khabar sama je semayang kat RPA 4 katanya. Panggil dari sudut hukum sembahyang sunat semua tu, tapi fadilat semayang berbeza. Macam tu jugalah kelebihan semayang Masjid Haram 100,000 meliputi semua tanah haram. Adapun sembahyang di Masjid Nabawi 10,000 tu hanyalah dalam bangunan masjid, tak termasuk dataran masjid. Apa ni? Awak selalu sembahyang ustaz kat pagar tu je katanya. Siapa suruh? Datang lambat katanya. Hotel depan katanya. Ingat bagus hotel depan ni. Hotel depan ni mengakibatkan kemalasan yang tersangat. Nah. Kenapa? Dia rasa hotel di depan kan? Pergi lambat tak apa dan katanya, sampai-sampai orang tutup pintu. Tak, lepas tu dah metro kan.
Jadi sebenarnya orang panggil Masjid Nabawi tak. Masjid Nabawi 10,000 tu dalam masjid. Tak, Masjid Nabawi tu 10,000 tu dalam masjid. Baik, dan juga asar. Dan juga semayang asar. Awal waktu asar itu, kemudian dari keluar waktu zuhur dan berpanjangan hingga jatuh matahari. Itu waktu asar. Berdasarkan juga hadis Abdullah bin Amru al-As, katanya sabda Nabi lagi, wa waqtul asri ma lam tasfaru syamsu. Waktu asar itu selama tiada kuning cahaya matahari. Maknanya selagi belum naik ufuk merah di kaki langit. Tak, selagi mana belum naik merah di kaki langit, maka waktu itu masih lagi dalam waktu asar. Baik. Kemudian katanya lagi, dan juga waktu maghrib. Waktu maghrib, masuknya waktu salat maghrib itu dengan gaibnya matahari. Dengan hilangnya matahari dan berpanjangan hingga gaibnya syafaq merah di tepi langit. Maknanya sampai hilang merah. Tak, sampai hilang warna merah. Maknanya itu sebabnya ulama khilaf panjang waktu maghrib. Ulama khilaf panjang waktu maghrib. Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Qaul pertama, waktu maghrib tu bermula bila naik je saga merah, kita pun azan, kemudian kita pun semayang maghrib, habis main maghrib, wirid lebih kurang sikit-sikit, kemudian habis wirid, semayang sunat ba'diyah isyak, maghrib, habis waktu maghrib. Pendek juga. Qaul kedua, sampailah macam sekarang ni, 8:48 barulah masuk isyak. Ini qaul kedua. Kalau pakai qaul pertama, pakat tak tengok drama pukul 7 lah makcik. Tak. Kan kira kan. Drama pukul 7 tu ustaz seronok tengok katanya. Tak. Sebab kadang-kadang ada setengah kuliah tak ada orang perempuan langsung. Kenapa? Drama musim tu seronok katanya. Di sini okey lah. Kan, tempat lain. Tak. Tempat lain. Kan. Baik. Jadi kena ubah kan. Ni kadang-kadang ada pula ustaz yang ubah waktu. Jangan suruh drama tu ubah waktu. Kenapa? Ustaz ubah lepas isyak tengah jauh. Dan kami ngaji juga katanya. Bunyi macam nak ngaji tu kan. Baik. Kemudian ada satu faedah dalam kitab Tahqiqul Wafi ni, baba kata, sekiranya matahari jatuh pada satu negeri, lalu bersolat seorang solat maghrib, kemudian ianya musafir ke negeri lain, tiba-tiba mendapati matahari belum lagi jatuh, maka wajib diulangkan solatnya. Ni kalau kata macam ni, contoh dalam kitab ni nak cerita, kita ni semayang dekat, katalah ni contoh mudah lah, tapi tak berlaku dekat Malaysia ni kan. Kita semayang kat sini maghrib dah, naik kapal terbang, nak pergi ke satu tempat, ataupun dekat tempat kita ni, dekat Kuala ni dah jatuh maghrib dah, semayang dah maghrib, kita pergi ke satu negeri tu tak semayang lagi maghrib. Contohlah, contoh payah kena buat contoh Malaysia ni, tapi katalah contoh pergi ke Pulau Pinang, rupanya sampai Pulau Pinang maghrib dia pukul 8. Contoh ni, contoh ya, contoh kita dah main maghrib dah dekat Semangui ni, sampai Pulau Pinang, maghrib kat Pulau Pinang pukul 8, maka wajib ulang balik maghrib. Tak. Itu macam mana Ustaz? Tunggulah dulu sampai dia sembahyang maghrib baru kita datang. Sebab dia anggap kita tadi tak sembahyang maghrib lagi. Dan isyak, permulaan masuk waktu solat isyak itu ialah dengan hilangnya syafaq merah dan dipanjangnya hingga naiknya fajar shadiq, iaitu sampai naiknya waktu subuh. Dan subuh, apa dia waktu subuh pula? Maka di sini telah ijma' ulama, masuk waktu solat subuh setelah keluar fajar shadiq hingga keluarnya matahari. Bila sampailah waktu syuruk, sampai terbit betul-betul matahari. Tak. Baik, habis. Tengok balik kitab kita. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluluskan akan seorang daripada orang Islam
meninggalkan satu daripadanya, pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, selama ada ia berakal. Dan jikalau sampai lemahnya barang yang sampai, dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun, tiada dia uzurkan meninggalkan dia. Di sini dia nak beritahu bahawa semayang ni kok mana pun wajib buat. Sesaklah, susahlah, kok mana pun tetap kena semayang. Wa imma dikata sakit sekalipun tetap juga kena semayang walaupun sakit. Walaupun sakit tetap kena semayang. Tak boleh kata saya tak nak semayang. Tak boleh. Mesti semayang, mesti kena semayang walaupun sakit, walaupun tak larat sekalipun. Ya tak? Mesti. Bila kata mesti ni kok mana, nak tak nak, suka tak suka, kena buat. Ya tak? Dan katanya lagi, dan jikalau sampai lemah barang yang sampai, letak larat dah, lemah lah, serba-serbi, tak? Dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun. Dia sakit tu, sangka-sangkanya memang sampai sakit sekalipun, tiada dia uzur meninggalkan dia, tak uzur, tetap juga kena semayang. Wa imma duduk atas katil dah, terdea dah, ada akal lagi tak? Ada, wajib semayang. Boleh fikir lagi tak? Boleh, wajib semayang. Sampai orang itu. Sampai macam tu. Maksudnya kok mana pun tak ada ilah, tak ada satu perkara pun dia mengatakan dia tak payah semayang. Wa imma kalau kata dia ada akal, tak mampu dah kepala nak bergerak ke apa ke, kelopak mata tak mampu bergerak, tapi masih lagi sedar, semayang tetap dengan hati. Digambarkan kelakuan semayang tu dengan hati tu. Tak mampu juga, mati. Selesai. Dah tak mampu, mati. Nak macam mana lagi dah? Tak. Baik. Boleh tu. Kan? Kemudian laju semayang Ustaz. Memang laju. Lama tak ngajar. Tu isyak kena berhenti dah. Dan dikehendak dengan salat wusta, itu ialah sembahyang asar. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tak. Hafizu ala salawati. Tak, peliharalah oleh kamu akan sembahyang. Was salatil wusta, dan juga sembahyang wusta, sembahyang yang pertengahan. Ya wa qumu lillahi qanitin. Tak. Dan dirikanlah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Allah Ta'ala kata apa? Hafizu ala salawat. Peliharalah olehmu akan sembahyang. Mana semua sembahyang kamu kena jaga, kena pelihara. Wassalatil wusta. Maka wassalatil wusta ni sebenarnya para ulama khilaf. Adakah sembahyang asar ataupun sembahyang subuh? Ini ada perbahasan ulama pula. Sebagai ulama kata sembahyang subuh, sebagai ulama kata sembahyang asar. Cuma Syekh Daud kita memegangkan bahawa sembahyang asar tu adalah sembahyang wusta. Sembahyang asar tu adalah sembahyang wusta. Maka dikata hafizu ala salawati was salatil wusta. Maka peliharalah oleh kamu akan sembahyang, yakni sembahyang wusta, sembahyang yang pertengahan. Maka sembahyang asar. Kenapa disuruh jaga sembahyang asar? Dan kenapa ada ulama mengatakan jaga semayang subuh? Kerana dua semayang ni payah orang nak jaga. Orang munafik dah disebut dalam hadis bagaimana mereka ni tak main-main dengan semayang. Dan terutamanya semayang yang orang munafik selalu main-main adalah semayang asar. Mereka selalu semayang asar dicupoi-cupoi waktu, maknanya ujung-ujung waktu. Dah nak masuk maghrib baru dia nak semayang. Dan semayang tu pula semayang macam patuk ayam. Macam patuk ayam. Maka tu sebabnya disebutkan bahawa pelihara oleh kamu akan semayang wassalatil wusta. Maka ulama kata ayat yang mengatakan suruh semayang ni, jaga semayang wusta ni, semayang asar. Dan juga pendapat yang lain mengatakan bahawa sembahyang asar tu adalah sembahyang
Wusta itu adalah sembahyang asar adalah berdasarkan hadis pada hari peperangan Khandaq. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Mala Allahu quburahum wa buyutahum nar kama saghaluna an salatil wusta hatta ghabat syamsu. Maksudnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhkan api ke dalam kubur musyrikin, juga rumah-rumah mereka, seperti membimbang mereka akan kami dari salat usta sehingga jatuh matahari. Di sana juga ada satu kisah. Ada satu kisah, iaitu kisah yang disebutkan salat syiddatul khauf, sembahyang kerana takut ataupun sembahyang kerana perang. Sembahyang takut waktu perang. Waktu tu orang-orang musyrikin Mekah, nanti dia akan cerita depan ni. Ada cerita depan ni, tak apa. Kang baca orang lupa pula. Baik, kemudian ada pun sebab dituntutkan. Ada pun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia, kerana kelebihannya sembahyang asar tadi dan mulianya sembahyang asar tadi atas yang lain. Kemudian dia kata apa situ? Dan adalah disebabkan turun ayat ini. Apa ayat tu? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Ada. Dan disebabkan turun ayat hafizu ala salawatil was salatil wusta ini kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan. Tak dinyatakan peperangan apa di sini. Sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang zuhur atas jalan adat. Dan adalah musyrikin hampir dengan mereka itu. Melihat ia musyrikin akan muslimin. Bila mana berlaku perang ni, orang musyrikin ni dia tengok Nabi sembahyang zuhur, sedangkan dekat dah. Maka mereka pun tengok tu dalam keadaan takjub. Tengok orang panggil apa? Tengok terpesona lah, kerana Nabi sembahyang dengan para sahabat. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, bila selesai sembahyang, dia pun tengok tu kira terpempan. Tengok tu kira dah asyik lah, tak sedar. Bila dah selesai, baru dia sedar. Kata mereka apa? Jikalau kamu kerompak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengena kamu akan mereka itu. Maka berkata setengah yang lain. Saya seorang kata, ngapa kita tak pergi serbu tengah-tengah demo sembahyang tadi? Maka kata setengah yang lain, bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Dema ni lagi sayang sembahyang asar ni daripada anak-anak dan bapa-bapa mereka. Maka mereka pun rancanglah sembahyang asar kita serang. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf, sembahyang kerana takut. Maka tilik olehmu betapa kelebihan asar. Maka tengoklah oleh kamu, kita semua ni akan sekelebihan sembahyang asar, dan nyata hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Orang musyrik pun tahu akan kelebihannya sembahyang asar ni tadi. Maka tu sebab dikatakan wassalatil wusta itu adalah sembahyang asar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Pun tidak itulah. Kena ikut SOP juga. Tapi janganlah tek terus nak azan. Kan? InsyaAllah. Alah ni tak ada soalan no. Nak tanya lepas kuliah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
اللهم انفعنا بما علمنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا مع الأخت والأنثى وذكر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم